شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat bertemu pertama itu. Kemudian kuliah kedua kita masih lagi dalam mukadimah buku ini. Itulah saya sebut tentang apa itu hadis Nabi SAW dan sedikit banyak kategori-kategori hadis kerana ia adalah sebelum kita masuk belajar tentang buku hadis Fa'ulul Imam Nawawi ini. Di mana saya telah sentuh tentang kategori hadis yang paling basic. Kerana ilmu hadis ini ilmu yang luas, tapi mau tidak mau kita kena tahulah sedikit sebanyak. At least kita kena ada idea secara amlah tentang apa itu yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW dan ataupun apakah yang dimaksudkan dengan hadis dan marfu' ni tak banyak digunakan di konteks biasa kerana dia lebih kepada keistilahan di peringkat ilmiah lah. Tapi cukup kalau kita tahu hadis Nabawi. Kemudian kita juga telah mengkaji tentang hadis mauquf. Mauquf ni adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Sampai sahabat Nabi saja, tak sampai ke Nabi. Boleh jadi kata-kata para sahabat radhiyallahu taala anhu ataupun perbuatan mereka, tapi tak sampai kepada Rasulullah SAW. Itu kita panggil hadis mauquf. Di mana dalam syarak ni hadis mauquf ada fungsinya walaupun dia tidaklah sampai kepada Rasulullah. Ada mandi yang sunnah, al-wuslu al-mustahab, mandi yang sunnah, mandi yang digalakkan. Dalam banyak mandi yang tidak wajib tapi digalakkan. Banyak ada mandi Jumaat, ada mandi apa lagi? Mandi hari raya haji, hari raya puasa. Sebagainya umpama mandi hari raya tak ada riwayat daripada Nabi. Tak ada hadis marfu' tu, tak ada hadis Nabi. Tapi ada hadis yang merujuk kepada perbuatan sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Antaranya adalah perbuatan Ibnu Umar. Anak murid dia ataupun pembantunya bernama Nafi' yang meriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebelum dia nak pergi sembahyang hari raya dia mandi. Kalau kita lihat sandaran para ulama dalam isu ini bukan hadis Nabi. Tak ada riwayat yang menyatakan Nabi mandi, tapi riwayat-riwayat yang ada ialah riwayat sahabat radhiyallahu ta'ala mandi hari haji dan ada hari puasa. Jadi tak ada benar. Itu dipanggil mauquf. Dalam sebagian hak ada digunakan oleh para ulama sebab tak ada hadis Nabi lah. Yang ada hadis sahabat. Begitu juga dalam hal yang lain. Kalau kita pergi umpama dalam bab nikah kahwin, bila seorang suami itu menghilangkan diri, hilang, tak tahu pergi mana. Jadi wanita tu macam mana nak dihukum kan? Dipanggil ifra'atul mafqud. Iddahnya ada banyak. Ada yang diceraikan suaminya, suami cerai. Kalau aku cerai. Ada yang kematian suaminya, ada iddah yang berbeza. Apa lagi? Ada lagi dia panggil imra'atul mafqud. Wanita yang kehilangan suami, tak tahu suami itu di mana. Macam mana nak buat? Nak kata suami mati tak juga. Hilang kan? Missing in action, bukan mati. Kalau mati senang. 14 hari boleh kahwin lain. Ini bukan mati. Nak hukum macam mana? Ataupun kalau dia diceraikan macam biasa lagi senang. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasaqu, kata Allah. Orang yang diceraikan suami semasa hidup cerai biasa 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Senanglah, ini hilang nak buat cek hadis Nabi tak ada. Tapi pernah berlaku pada pasal apa tak ada riwayat daripada Rasulullah. Pasal benda tu tak berlaku pada zaman Nabi. Tapi berlaku pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala. Pada zaman Umar Al-Khattab.
Umar pun buat satu keputusan. Apa keputusannya? Ya tarabbas arba'ah sini summa yahtadu. Tarabbas arba'ah sini summa tahtadu arba'atu ashhurin wa ashra. Wanita yang kehilangan suami, dia kena tunggu 4 tahun. Pasal apa kena tunggu 4 tahun? Pasal pernah berlaku pada zaman dulu, orang mengandung 4 tahun baru beranak. Kan nak kahwin lain, dia kena rahim dia suci kan? Kena tunggu 4 tahun. Dulu memanglah ada sudut perubatan, tak boleh cek mengandung tak mengandung. Lalu ni boleh cek, jadi boleh pendekkan lagi lah. Allah Alam, saya tak tahu lah. Tapi kalau ikut hukum biasa, mesti tunggu 4 tahun. Pasal ia telah diputuskan oleh Umar secara mauquf. Nabi tak sebut, tapi Umar sebut. Tarabbas arba'ah sini summa tahtadu arba'atu ashhurin wa ashra. Umar kata dia kena tunggu 4 tahun. Kemudian dia kena iddah orang yang telah mati 4 bulan 10 hari lepas tu baru kahwin. Tak tahulah, mungkin ada fatwa-fatwa baru boleh tunggu lebih pendek, saya tidak tahu. Tapi dalam fiqh itu yang diputuskan secara majoriti para ulama, dia mesti tunggu selama 4 tahun. Kalau kita tak tahu nak missing action, kalau mahkamah ada keluar keputusan memang dia mati, boleh kahwin lah after 4 bulan 10 hari. Ini pasal hilang macam tu. Kira kau kat parti pun suruh tunggulah 4 tahun pokok dia balik ke? Mana tahu kan. Sebab bila sebut missing action, boleh jadi dia tak mati, dia pergi tak mana-mana. Kalau 4 tahun dia tak balik juga, itu 4 bulan 10 hari lepas tu kahwin. Kalau dia balik juga, macam nak buat? Dia boleh ambil balik isteri dia, ataupun dia boleh dia boleh ambil balik isteri dia kalau dia mau. Pasal dia masih berhak sebenarnya. Tapi isteri dia tu kena iddah dululah. Itu dia panggil ifra'atul maqbul. Cerita dia macam tak ada hadis Nabi, tapi Umar telah membuat keputusan dia panggil mauquf. Ada banyak kalau saya nak sebut bila kita belajar tentang isu. Jadi mauquf ni ada fungsi dia yang tersendiri ya. Satu lagi dia panggil hadis maqtu'. Maqtu' ni Nabi pun tidak, sahabat pun tidak, tapi tabi'in. Tapi tidak banyaklah. Nampak? Tapi ada juga umpama hadis yang maqtu' ni tuan-tuan, umpama kalau tuan-tuan belajar dalam bab zikir, zikir bila mendengar guru di langit ataupun kilat. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana ma sabbaha, itu bukan hadis Nabi SAW. Tidak juga hadis sahabat yang kita sebut sebagai mauquf, tapi dia hadis maqtu'. Itulah kata-kata seorang tabi'in yang bernama Taus. Jadi boleh diamalkan. Tapi kita kena ingat, mauquf ataupun maqtu' daripada sahabat, daripada tabi'in yang tak sampai kepada Nabi, kalau sampai tak ada masalah, dia jadi marfu' lalu. Tapi kalau tak sampai kepada Nabi, kita tak dikata dia sunnah. Jauh sekali kita tak dikata dia wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih boleh diamalkan, masih boleh dipegang, tapi standard dia tak sama lah macam Rasulullah SAW. The highest ranking, the top score dalam bab hukum ni, akidah ibadah lah utamanya, ataupun hukum fikih yang lain seperti muamalah, seperti munakaah, hukum jenayah, ataupun hal yang disabit dengan Islam secara am, dia mesti marfu', mesti cari daripada Rasulullah dulu. Pasal hanya baginda SAW yang mendapat wahyu. Jadi tidak ada daripada baginda, baru boleh dirujuk kepada hal-hal hadis-hadis yang bersifat mauquf sahabat tadi ataupun maqtu' tadi. Kalau selain daripada mereka, tidak ada klasifikasi. Contoh saya buat satu amalan, tidak mauquf, tidak maqtu', tak boleh pakai. Pasal apa? Kalau saya tak terima wahyu, saya tu tidak termasuk dalam klasifikasi itu. Apa? Pasal tabi'in ada klasifikasinya. Pasal dia orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada riwayat baginda berkata-kata dalam isu itu atau mengamalkannya, tapi kerana tabi'in dia mendapat pendidikan terus daripada Rasulullah. As long as dia sahih, as long as tabi'in itu tabi'in yang terkenal, maka boleh diamalkan, boleh dirujuk, boleh dijadikan sandaran, dan bolehlah kita menjadikan dia sebagai asal dalam satu hukum yang tidak datang daripada Rasulullah SAW. Ada kategori, ada kategori. Baik. Itu 4 kan.
Ini kita panggil hadis dari sudut orang yang berkata-kata. Hadis in term of its speakers. Kalau speaker dia adalah Allah, kita panggil hadis kursi. Kena ingat. Kalau speaker dia adalah Rasulullah, kita panggil hadis Nabi, hadis marfu'. Kalau speaker dia adalah sahabat Nabi, kita panggil dia hadis mauquf. Kalau speaker dia stop dekat tabi'in, kita panggil dia hadis marfu'. Ada 4 kategori dari sudut orang yang berkata-kata. Ada kategori yang kedua dipanggil hadis dari sudut ketulinannya. Itu kategori lain pula. Hadis ni ada banyak kategori. Kategori yang paling asas saya ambil 3 lah untuk kita kongsi di sini. Pertama dari sudut orang yang berkata-kata, hadis itu orang speaker. Yang kedua adalah hadis dari sudut ketulinannya. Al-hadis min haitsu sihhah wa ta'ah, ataupun hadis in terms of its authenticity. Hadis dari sudut keasliannya. Hadis dari sudut ketulinannya. Hadis dari sudut hadis in terms of its reliability. Hadis dari sudut boleh pegang ke tak boleh pegang. Dia terbagi kepada 3 secara asal. Pertama ialah hadis sahih. Pertama ialah hadis sahih. Kedua ialah hadis hasan. Ketiga ialah hadis dhaif. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih ini ialah hadis yang terbukti kalau dia marfu' dia daripada Rasulullah SAW. Kalau dia mauquf terbukti dia daripada sahabat Nabi SAW. Kalau dia maqtu' terbukti dia daripada tabi'in. Apa? Jadi boleh jadi kalau dia daripada Allah, ada kursi, dia sahih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat-syaratnya, dan dia ada 5 syarat. Pertama, dia mesti bersambung sanadnya kepada orang yang berkata-kata itu. Mesti bersambung sanadnya. Tak boleh terputus sanad. Kita kata hadis Nabi kan, yang berkata-kata ialah Rasulullah SAW. Jadi daripada periwayat kepada periwayat, kepada periwayat, kepada periwayat yang merangkumi ulama-ulama yang terawal sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW. Dibuktikan sertifikat, maka ia dipanggil hadis yang sahih. Cukup syarat. Pertama mesti bersambung sanad. Sanad dia sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, dia mesti diriwayatkan oleh orang yang siqah. Dahlah sanad tu sampai kepada Nabi, dia mesti siqah. Everyone, setiap orang. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh 100 orang, 100 kena siqah. Apa makna siqah? Siqah ni maksudnya ialah orang yang cukup syaratnya. Dia Islam, dia beriman, dia tidak fasik, dia orang yang menjaga agama. Mana diketahui hal ehwal periwayat itu di sisi ulama-ulama hadis. Memang orang ni diketahui. Kalau dia tabi'in, sahabat Nabi semua siqah. Sahabat Nabi tidak dipertikaikan biodata, walaupun dia seorang yang tidak dikenali. Kalau sahabat Nabi saja, kita akan kata dia siqah. Tapi bawah sahabat Nabi kena cek. Ambil daripada tabi'in sampai ke bawah, sampai ke riwayat. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Imam Bukhari ambil daripada siapa? Contohnya daripada gurunya Al-Humaidi. Humaidi siqah. Lepas Al-Humaidi siapa? Siqah dah. Lepas dia siapa? Siqah dah. Lepas dia siapa? Siqah dah. Sampai tabi'in siqah dah. Sampai sahabat Nabi, stop. Pasal sahabat Nabi kesemua adalah siqah. Keseluruhan periwayat mesti siqah, yakni orang yang dipercayai, orang muslim yang bagus, orang yang beriman, yang boleh orang yang tidak fasik. Cukup sifat-sifat seorang mukmin, maka hadis itu dikatakan sahih. 2 syarat sahih. Pertama, sambung tidak terputus sanad sampai kepada Rasulullah SAW ataupun orang yang berkata-kata. Yang kedua, dia mesti siqah. Everyone. Kalau ada 40 orang beriwayat hadis ini, contohlah, tiba-tiba ada seorang tak siqah, dia tak ada salah. Setiap jalur periwayatan, jalan-jalan periwayatan mesti orang yang siqah, orang mukmin, muslim yang tidak fasik, yang cukup syarat-syaratnya, dan mestilah orang yang benar, orang shadiq. Kalau gitu ikut kategori, kalau ikut kriteria ulama hadis kita ni, tak tahu siqah ke tidak, kan? Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, orang yang tak sembahyang witir, tuan-tuan, consistently sudah dianggap orang yang tidak siqah. Sembahyang witir tu, orang yang tidak sembahyang fardu secara berjemaah every day 5 times, kan? Obligatory prayers, 5 waktu tak sembahyang fardu secara berjemaah. Kalau dia tinggal sekali-sekala tidak merutinkan,
manusia ada keuzuran-keuzuran tertentu. Betul tak? Tapi kalau sehari 2 waktu je, dok langsung, tak ada pada sempat tu. Itu hak sunat tu. Tapi kalau dia ada melakukan dosa-dosa tertentu memang diketahui, maka dia tidak sikoh sama sekali. Dia mesti sikoh. Bukan senang nak sikoh-sikoh itu. Sikoh ni mana orang yang betul-betul Muslim, mukmin, tidak fasik dan ada sifat-sifat seorang mukmin yang baik. Atau disebut oleh sebagian ulama hadis orang yang menjaga ibadah yang fardu dan tidak meninggalkan ibadah yang sunnah, terutama sunnah-sunnah yang tak puasa sunnah, tak sikoh dulu. Kena puasa sunat semua apa? Tak lah kan? Puasa sunat ada 12 sekurang-kurangnya. Perempuan 10 puasa tu dia puasa. Sikoh dah dulu, boleh lah kata. Jadi kalau 12 puasa sunat, 12 tak puasa. Tak ada lah, pakai tak tu. Kan? Nak kata puasa daily basis pun tidak. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Itu dia panggil puasa daily basis. The best fasting, puasa paling bagus dalam syarak. Boleh buat? Tak cakap orang ada start tu jawapan dari api. Weekly basis, puasa hari Senin, puasa hari Sabtu, Ahad, weekly basis. Saya dah lepas juga tu rasanya. Monthly basis, 3 days a month. 3 bulan setiap hari. Payah juga rasa terus tak apa kata sikoh tu. Jauh sekali yearly basis, puasa Arafah, puasa Ashura. Tak cerita sikoh, tapi ada yang tidak kuat hafalan. Macam mana nak buat hafalan tu? Di sisi pengumpul dan periwayat hadis ataupun ahli-ahli hadis pada zaman dulu, dia kena tahu ahwalul rijal, keadaan periwayat-periwayat. Dia tahu ilmu dalam dada-dada mereka. Dan mereka ada buku-buku khas yang mereka kumpulkan yang menyatakan keadaan setiap periwayat-periwayat hadis Nabi SAW. Dipanggil ilmu rijal. Kita dah tahu. Tapi orang yang belajar tafsir dalam bab hadis, dia ada ilmu rijal. Nampak? Periwayat hadis itulah. Kita tak tahu pasal kita tidak tafsir bab hadis. Tak kuat hafalan maka tidak sahih hadis itu. Tak cukup syarat. Saya bagi contoh paling senang macam kunut subuh kan. Pasal apa ada ulama yang terima, ada ulama yang tidak terima, ada ulama kata sunnah, ada ulama kata bid'ah. Boleh kata bid'ah? Boleh dalam fiqh membenarkan. Dia dah kaji bid'ah, tak lagi lah kan. Pasal apa jadi begitu? Kerana hadis berkenaan diperselisihkan oleh ulama tentang keadaan periwayat. Ada ulama kaji periwayat ni semua sikoh dan hafiz, kuat hafalan. Tapi ada ulama yang kata periwayatnya sikoh, tapi adalah seorang periwayat atau 2 periwayat tentunya tidak kuat hafalan. Dia panggil khafifut dhabt, hafalannya tidak kuat di sisi ulama. Maka dia tidak terima. Mazalah Rasulullah yang kuntu fi salatil subhi hatta faraqatu fi hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Atau Abi Dawud tak silap. Tapi daripada Anas bin Malik. Hadis itu amat masyhur sekali. Dia dibahas oleh para ulama. Kalau kita belajar bab kunut subuh saja sehari semalam tak habis. Kalau nak bincang pasal hadis itulah periwayat tu sikoh tak sikoh. Pasal apa timbul itu bukan dari sudut sikoh, dari sudut kuat tak kuat. Pasal kuat atau tidak hafalan juga adalah poin utama dalam nak menentukan hadis itu sahih, autentik ataupun tidak. Kita pun tak cara mana buat bab itu. Ni di sisi ahli-ahli hadis. Nampak? Siapa ahli hadis ni? Orang yang berkecimpung dalam bidang hadis lah. Kan? Kalau zaman dulu imam-imam yang besar, ada pula ahli-ahli hadis. Kan? Umpamanya Az-Zuhri rahimahullah taala, tabi'in, ulama tabi'in yang hebat, dia ahli hadis. Kan? Al-Imam Al-Bukhari bahkan, Al-Imam ramai lagi, Yahya bin Ma'in, Al-Imam macam-macam. Saya pun tidak ingat pasal ramai. Ini ulama-ulama hadis, the scholars in the science of hadis, dia kuatlah hadis dia. Hari ni tak ada dah macam depa tu kan. Tapi masih ada orang yang ahli jika dia takhasus dalam bidang. Hari ni tuan-tuan,
bidang dia, takhas dia bab tu, maka kita boleh kata dia ahli dalam bidang berkenaan. Memang tidak samalah dengan orang betul-betul ahli. Oh, zaman hari ni tak ada ahli hadis macam zaman dulu, tak ada lah. Tapi lah ada satu bidang, ada kelulusan yang tertentu, boleh dipanggil ahli dalam bidang berkenaan. Bolehlah kita kata. Orang yang belajar ada ijazah umpamanya dalam bidang fiqh umpamanya, ada ijazah je pun, kita dah boleh kata dia ahli. Dia boleh cakap dalam isu syariat, dia tahu sebenarnya. Sementara kalau dia PhD, kita boleh kata dia ahli dalam bidang berkenaan. Fiqh umpamanya, kita boleh kata dia ahli dalam fiqh. Dia boleh bercakap lah dalam isu fiqh, dia boleh mengajar pasal fiqh, dia. Orang ada PhD dalam hadis umpamanya, kalau tak ada PhD pada master. Tapi jangan kita compare dengan ulama-ulama terdedah. Tak ada dah ahli hadis hari ni. Kalau kita kata macam Imam Bukhari, memang tak ada lah. Tapi lah dia tidak menyalahi hadis-hadis yang lain. Tak boleh menyalahi dalam keadaan dia tidak sekuat orang yang menyalahi. Kadang-kadang hadis ni menyalahi antara satu dengan yang lain, walaupun dalam bab yang sama. Tapi sama-sama kuat, sama-sama siqah, sama-sama kuat hafalan. Tak apa. Tiba-tiba dia menyalahi orang lain, tiba-tiba dia tidaklah sekuat orang yang dia menyalahinya, maka dia dianggap tidak sahih. Semua orang riwayat macam ni, tiba-tiba dia riwayat berbeza dalam isu yang sama, dia tidaklah sekuat. Tiba-tiba dalam Sunan Al-Baihaqi ada tambahan itu oleh seorang periwayat, dalam keadaan periwayat itu tidak sekuat periwayat-periwayat yang ada dalam Bukhari, yang ada dalam Muslim, maka dia dianggap sebagai syahih. Maka dia tidak sahih. Sebab tu kalau kita belajar hadis, orang belajar hadis dia tak baca tu. Hatta dalam sebagai buku fiqh pun tak ada. Tapi kita tidak nafikan masih ada sebagai buku fiqh yang memasukkan. Kerana hadis dhaif ini bil amal. Kalau sedikit dhaifnya, kalau banyak tak boleh dah. Tapi tambahan innaka la tukhliqul mi'ad, ada sebagai ulama kata syaz, ada sebagai ulama kata munkar, tapi tak sampailah palsu. Jadi kalau syaz dengan munkar ni memang orang yang belajar dalam bab hadis dia tidak gemar dan dia tidak menganggap ia sebagai syariat, maka dia tidak diamalkan atau tidak dimasukkan dalam buku mereka. Atau kalau tidak dalam buku fiqh contemporary, tambahan itu tidak ada sama sekali. Nampak? Faham? Yang kelima, tidak ada illah. Itu syarat hadis juga. Apa nak illah? Illah ni penyakit-penyakit yang kadang-kadang tak nampak zahirnya, tapi bila cek belakang ada penyakit-penyakit itu. Dan illah ni hanya diketahui oleh ahli-ahli hadis. Orang yang belajar ilmu rijal, orang yang belajar ilmu ilalul hadis, maka dia akan tahulah tentang ilah-ilah hadis ni ya. Dalam konteks contemporary yang saya lihat yang agak mahir ilmu ilal, ilmu iddah, yakni penyakit-penyakit yang tersembunyi dalam hadis, yang saya lihat ialah Dr. Rozaimi. Ilmu illah ni dia agak, tengok dia mengajar tu, dia ada selit pak illah hadis ni. Maka saya lihat dia antara yang, kalau kita tengok di Facebook, di YouTube, dia antara yang banyak menyebut tentang illah hadis. Mana tahulah pasal dia tak masuk baik. Bukan kata pesyarah lain tidak tahu, tapi ya awak banyak duduk di YouTube dia je pun. Jadi kita nampak dia tak ada. Baik. Selamat kita ngajar dia. Habis 5 syarat. Jadi kalau cukup ke 5 syarat ini, sahih dah dia. Boleh kita kata dia hadis sahih. Boleh kita kata dia daripada orang yang berkata-kata. Kalau yang berkata-kata itu Nabi, kita boleh kata ini hadis Nabi. Kalau berkata-kata itu sahabat, kita boleh kata ini hadis sahabat. Pasal cukup 5 syarat kan? Dan yang nak kata sahih sebenarnya bukan kita. Dia mesti merujuk kepada ulama-ulama besar yang mensahihkan, ataupun boleh ada ulama-ulama contemporary tapi dia berkecimpung dalam bidang hadis, dia layak untuk berkata-kata dan dia yang contemporary umpama al-Imam Syekh Ahmad, bukan al-Imam lah, Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala, hidup lagi dia. Syekh Ahmad Syakir, dia ulama Mesir yang banyak mentahqiq hadis. Antara tafsir Ibnu Katsir dia juga ada beberapa. Ada banyak hadis-hadis yang dirujuk oleh beliau dalam hak
Dia contemporary. Baik, Al-Albani pun sebenarnya dia ahli hadis. Cuma banyak orang mempertikaikan dia, pasal orang tak setuju dengan dia kan. Kata tak ada guru lah, itulah, inilah. Tapi kami di Pekat Tinggi Albani biasa saja, tak ada apa masalah tu. Dewan Bahasa dan Pustaka memang mengiktiraf beliau sebagai ahli hadis akhir zaman. Hatta DBP mengeluarkan satu buku bibliografi. DBP ni tuan-tuan, ulama-ulama moden macam Qurtubi, macam Wahbah Al-Suhaili, macam Albani, dia ada buku bibliografi. Kalau kita pergi DBP, saya tak pasti buku itu dijual ataupun tidak, tapi ada bibliografi, dipanggil The Bibliography of Islamic Scholars. Memang ada lah. Macam Albani pun dia ada bibliografi ulama hadis moden. Memang adalah sikit sebanyak kesilapan manusia lah, mesti ada salah. Jadi kalau kita tak setuju dengan beliau, nyatakan secara ilmiah dan tak perlu memburuk-burukkan beliau sama sekali. Ini sampai tahap kepada peribadi. Kata beliau ni hanya tukang jar. Tapi saya heran juga kan, pasal kalau kita baca buku beliau, kita macam mana kita nak tahu keilmuan seseorang? Melalui buku-buku dia lah. Kan? Cuma masalah dia tak ada ilmu formal. Dia ilmu formal tak ada. Tapi bila dia berada di Saudi, dia diambil oleh kerajaan untuk mengajar di Universiti Malik Saud. Sebab itu graduan-graduan yang keluar daripada universiti berkenaan adalah anak murid beliau. Umpama Syekh Abdul Rahman As-Saudi yang tahqiq buku tafsir Ibnu Katsir. Beliau sentiasa menyebut guru-guru dia ada PhD dan seumpamanya. Tapi sebab dia graduate daripada universiti itu, dia berguru lah. Dia orang macam matrikulasi je lah. Bila ada subjek hadis, memang akan belajar dengan beliau. Sebab itu kita tak kata penalty. Graduat daripada sana, kalau pernah belajar dengan beliau, amat-amat menghormati beliau, amat-amat sekali. Dia tak ada peningkat formal, PhD, tak ada ijazah, tak ada apa. Tapi dia ada guru-guru yang bersana. Tak apalah, itu isu dia, terpulang masing-masing. Baik. 5 syarat lah. Jadi siapa-siapa yang berkecimpung dalam bina hadis, hatta tuan-tuan, kalau ada orang yang ada kelayakan, dia mempertikaikan suatu hadis, kufur, silakan, tak ada masalah, as long as dia dalam konteks ilmiah. Contoh hari ni tuan-tuan, doktor, profesor, doktor dia karang buku itu kerja dia. Kalau kita nak respon macam dia juga. Kitab dia. Hang tak betul jawab satu. Tapi masalah awam secara klise saja. Inilah saya ingat 2 tahun lepas. Saya pergi ke satu surau berkebun maghrib, di situ ada seorang ustaz ni mengajar, dia ganti orang sebenarnya. Kebetulan dia baca buku ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Dia belajar di patut cakap Indon, tapi orang Melayu dia duduk di Sijakang. Saya daripada Sijakang tapi cakap Indonesia. Dia lama di sana kan. Tapi tak boleh sama sekali. Janganlah kita memburuk-burukkan individu tertentu kan. Tapi memang saya tak diterima. Baik. Sebenarnya isu itu isu lama. Hatta Al-Qardawi pun telah mengarang satu buku khas tentang orang yang kritik buku Ihya Ulumuddin, Al-Majhi wa Nafi. Kalau kita baca buku itu, tak ada masalah. Maklumat-maklumat penting. Sebenarnya buku itu bagus dari satu sudut, tapi dari sudut yang lain. Antara ulama besar yang memusuhi buku itu juga ialah ulama kita, Maliki. Dia ulama besar Maliki, tapi orang yang belajar kenal beliau pasal dia karang buku Al-Madkhal, buku usul fiqh yang paling bagus. Saya bidang fiqh usul fiqh, memang kena sangatlah. Kata buku yang paling teruk atau muka bumi, buku tu dia kata pasal jadi mufasal dia kata aku tak jumpa buku yang paling teruk sekali buku itu. Jadi tidak ada isu. Sebenarnya kita dalam janganlah memburuk-burukkan individu tertentu. Lepas tu saya duduk, saya merasa telinga saya.
Tak boleh lah macam tu. Janganlah kita memburuk-burukkan sesiapa. Nak mengajar, tapi jangan. Tapi dia tak sebutlah nama, tapi saya tahu. Itu Profesor Jawiyah. Baik, 5 syarat. Kalau cukup 5 syarat berkenaan, sahihlah hadis-hadis. Dalam konteks kita ni memang ada banyak hadis-hadis yang sahih. Saya sebutlah konteks mazhab Syafi'i. Sebenarnya tuan-tuan, mazhab Syafi'i pada peringkat awal, dia adalah mazhab yang tidak maju. Pada peringkat awal. Pasal apa tidak maju? Pada peringkat awal, banyak memuatkan dalam buku-buku dan penulisan mereka hadis-hadis yang dhaif. Dalam isu-isu fiqh. Kalau dia bincang bab wudu, baru masuk hadis-hadis dhaif. Kalau dia bincang bab semayang, baru masuk hadis-hadis dhaif. Sedangkan ada hadis sahih dalam hal tu. Mungkin pada zaman berkenaan menjadi isu sangat antara sahih dan dhaif, tak jadi isu sangat. Tapi bila mari zaman-zaman hukum hakam mazhab Syafi'i dengan hadis-hadis yang sahih. Itulah Al-Imam Al-Bawawi rahimahullah taala. Dia karang satu buku yang fi fiqh Syafi'i, pemurnian mazhab Syafi'i. Pemurnian dalam ilmu ni kena sentiasa berlaku. Pasal kita ni takkan betul semua. Ada kita kurang atau betul. Jadi kena sentiasa ada pemurnian. Dia buat pemurnian. Buku tu dia hari ni tuan-tuan di peringkat tinggi telah menjadi buku ensiklopedia, buku mausu'ah. Buku hebatlah, kan? Pasal dia telah memuatkan pendapat-pendapat ulama setiap zaman dan dia telah menyaring mazhab Syafi'i hingga tidak susah kita nak jumpa hadis dhaif dalam buku dia. Sahih lah rupanya hadis sahih sudah mencukupi. Dan bila dia karang buku itu, tersebarlah metod yang baru dalam masa ini, ialah mesti berpegang kepada hadis yang sahih. Naik balik mazhab Syafi'i. Kemudian disambung oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata jika ada satu hadis yang sahih, tapi perkembangan ilmu semakin besar sebenarnya, kan? Macam hari ni lah. Kalau dulu tuan-tuan, tidak zaman dulu, zaman saya belajar di universiti bahkan, kalau kami nak cek satu status hadis, makan masa pergi library cari buku hadis, cek hadis ikut nombor. Sebab tu dulu kami di universiti, tuan-tuan jugalah, tuan-tuan pun belajar juga dulu kan, banyak kami masa kat library kan, pergi kelas. Selang-seli antara kelas tu, mana tempat kita? Nombor 1. Ada that, library ya, tuan-tuan. Kalau kelas saya daripada pagi pukul 8 sampai pukul 2, selang-seli ada rehat waktu tu kan. Library lah tempat saya. Tak ada. Memang majoriti student pada zaman saya dulu library. Pasal apa? Pasal banyak kerja. Hari ni, cek kat Google je. Saya dulu tuan-tuan pergi daftar master dekat UiTM kan. Kita lupa dapat banyak buku, dapat banyak modul, tengok subjek kan. Lah dia pergi satu pendrive je. Dalam pendrive tu semua telah ada modul-modul universiti. Bukan hanya subjek syariah, semua subjek lain boleh masuk juga dalam untuk kita jadikan bahan bacaan. Kalau dapat pendrive tak? Dengan buku-buku yang ada, tak kau ada syariah tu, hadisnya, fiqhnya. Senang. Tak suka baca buku PDF ni. Tapi saya pasal sudah biasa, jadi suka baca PDF. Sebab tu kalau buku yang ada untuk saya boleh download, saya download. Kan? Pasal dah biasa, dia bagi PDF. Dia main nak cek learn. Kita tak kata orang hari ni bagus betul. Tapi dari sudut perkembangan tu hari ni lebih mudah orang nak cek. Jadi itu yang dilakukan oleh Nawawi. Sambung Ibnu Hajar, sambung Imam Suyuti, sambung Ar-Ramli, sambung Ibnu Hajar Al-Haytami. Sampai hari ini saya masih percaya masih ada orang yang memurnikan satu-satu ilmu walaupun ikut konteks mazhab dan ahli-ahli tertentu. Ilmu sentiasa berkembang. Jadi kita jangan ada unsur-unsur negatif, memburuk-burukkan, memfitnah-fitnah. Jangan sekali-kali. Kalau kita tak setuju dengan sesiapa, nyatakan di mana? Nyatakan secara ilmiah dan sesuai dengan konteks kita orang awam. Kalau kita cakap lebih-lebih pun kadang orang tak faham juga kan. Saya suka ulama-ulama di tanah Arab.
ilmuwan, dia akan respons sama macam orang tu juga. Kan? Orang tu karang buku, umpamanya sifat solat Nabi. Dia tak setuju, dia pun karang respons kepada sifat solat Nabi. Tak apa, sama-sama ilmu. Macam tu cara yang tu. Betul tak? Ilmuwan. Baik. Ini pun nak panah. Kategori yang ketiga lah, dia panggil hadis dari sudut bilangan periwayat. Ada hadis yang kita sebut mutawatir. Hadis yang mutawatir ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ramai. Kadang mencucuk puluhan orang sampai ratusan orang. Contoh saya bagi, hadis pertama adalah saya kita akan baca the next kuliah nanti. Hadis pertama, innamal a'malu likulli imri'in ma nawa. Diriwayatkan oleh tabi'in seramai cuma pada peringkat sahabat seorang saja, itu Umar Al-Khattab. Tapi dia hadis yang sahih. Sebagai besar ulama memerlukan buku dia dengan hadis ini. Imam Nawawi nombor 1 hadis ini. Di karang Riyadhus Shalihin nombor 1 hadis ini. Imam Bukhari nombor 1 hadis ini. Dan banyak ulama-ulama yang memerlukan dengan hadis berkenaan. Malah Imam dalam bukunya memuji hadis berkenaan dengan katanya hazal hadis ghatta sab'ina baban min abwabil ilmi. Hadis ini telah mencakupi 70 bab dalam bab-bab ilmu. Belajar fiqh, belajar hadis, belajar apa pun. Kebiasaannya hadis ini tidak terlepas. Kita belajar fiqh tuan, belajar bab wudu, ada hadis nama amal lebih niat. Baca bab sembahyang, ada hadis nama lebih niat. Abira dan abira. Belajar bab puasa, ada hadis nama amal lebih niat. Dia one of my favorite hadis. Sesungguhnya setiap amalan itu dengannya. Hatta Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin juga mengetengahkan hadis ini bila dia bincang pasal takbir sembahyang. Pasal apa? Pasal telah berlaku pada zaman beliau, bila nak takbir sembahyang, orang tidak lagi membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk membesarkan niat. Betul tak? Allah. Atau Allah, susah betul nak carinya. Sedangkan kata Imam Ghazali, niatlah benda yang paling mudah. Nabi SAW pada sahabat tidak pernah menyusah-nyusahkan. Kan? Maksud kepada takbiratul ihram ialah membesarkan Allah. Walaupun kita disuruh niat semasa takbiratul ihram, tapi bukan yang kita duk faham aku semuanya apa tu suruh sampai susah tu. Kan? Lintasan hati kita, as long as kita tahu kita nak sembahyang Allah Akbar. Yang penting warabbaka fakabir. Dan besarkanlah Tuhan ketika takbiratul ihram. Jadi hadis ni hadis yang bagus. Jadi ada 3 ya. Kategori pertama dari sudut orang yang bercakap, ada kursi, ada nabawi, marfu', ada mawqu', ada maqtu'. Dari sudut authenticity, reliability, kesahihannya, ketulinannya, ada sahih, ada dhaif, ada hasan, ada dhaif. Dan dari sudut bilangan periwayat, ada yang mutawatir, mana yang diriwayatkan oleh orang ramai, ada yang tidak mutawatir, mana yang diriwayatkan oleh orang sedikit. Dan banyak lagi ada. Yang tak mutawatir ada ahad, ada aziz, ada masyhur, tapi kita tak tahu. Memang tadi saya ketinggal. Ada sahih, ada hasan. Hasan yang mana yang rendah sikit. Masih sampai sanadnya kepada Nabi, tapi periwayat itu dia ada. Dan akhir sekali ada hadis dhaif, hadis tak cukup syarat. 5 syarat ni tak cukup. Kalau 5 syarat tak cukup, so aja. Lemah hafalan dia jadi hasan. Masih hadis yang boleh kita kata sahih. Hadis hasan, hadis sahih sama saja. Cuma beza dia dari sudut hafalan. Tapi kalau tak cukup syarat dari sudut terputus sanad, maka dia adalah hadis dhaif. Ataupun dia diriwayatkan oleh orang yang tidak siqah. Tak sembahyang berjemaah every day, tak siqah lah. Dia jadi dhaif lah. Sementara kalau dia diriwayatkan oleh orang-orang yang ataupun orang yang kita tahu dia orang yang tidak, maka dia jadi hadis yang teramat teruk sekali. Dia hadis palsu. Sebenarnya nak sampai palsu, dia ada syadz, dia ada munkar, dia ada matruk, dia ada wahid. At the end baru dia ada palsu. Jadi palsu ni adalah hadis
yang sebenarnya tidak boleh sama sekali kita meriwayatkannya. Siapa yang membacanya dalam keadaan dia tahu itu hadis palsu, dia baca juga, maka ia tertanduk kepada sabda Nabi SAW, orang yang macam ni paling tak bawa makaduhu minana, dia sudah jamin tempat dia dalam. Sebab tu dalam dosa-dosa besar, Imam Zahabi ada 70 dosa besar. Berdusta ke atas Rasulullah diletak yang terawal sekali. Nombor 6 ke nombor 7 tak silap saya. Berbanding dosa zina, dosa mencuri, dosa macam-macam. Dosa pertama dosa syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh orang, yang keempat makan riba, yang kelima derhaka pada ibu bapa, yang keenam tak silap dia masuk hadis palsu. Awal-awal dia dah masuk tujuh. Pasal apa? Pasal orang yang menyebarkan hadis palsu ni dia merosakkan agama. Kalau orang yang berzina dia merosakkan diri sendiri atau keturunan. Kalau orang minum arak dia merosakkan akal. Kalau orang itu, tapi kalau orang yang mereka hadis, menyokong hadis, menyebab hadis palsu ni, dia merosakkan agama. Mana lebih terus? Merosakkan agama. Tak? Jadi dia satu benda yang penting. Lepas tu kita dalam market hari ni memang banyak hadis palsu yang disebarkan. Jadi kita nak tahu lah, insya-Allah taala. Mudah-mudahan. Ada soalan? Simple question, simple answer. Tuan-tuan boleh tanya apa saja soalan pada saya sebenarnya. Tak semestinya tajuk yang kita belajar saja. Tuan-tuan nak tanya apa-apa pun boleh, insya-Allah. Nanti kuliah akan datang, kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tanya, tak ada masalah. Jadi saya akan jawab. Banyak tempat tuan-tuan saya mengajar, banyak orang tanya soalan fiqh. Tanya pasal wuduk lah, pasal sembahyang lah, pasal puasa lah, pasal zakat lah, pasal nikah kahwin. Tak apalah, kita jawab lah setakat kita tahu. Tapi tak semestinya lah, kalau ada apa pun nak tahu lah. Tapi saya simple question, simple answer. Ada tanya apa? Tak faham. Ustaz, hadis palsu lah kan. Banyak yang beramal hadis palsu lah. So macam mana segi amalan hadis palsu? Dia sebenarnya macam ni, dia very simple. Hadis sahih adalah hadis yang kita boleh berpegang dengannya, boleh dijadikan hujah dan sandaran. Itulah maksud kita boleh berpegang. Mana kita boleh jadikan dia hujah, boleh jadikan dia sandaran, dan kita boleh beramal dengan itu sahih. Dan juga hadis yang hasan. Hadis dhaif ni tuan-tuan dia ada dua. Satu yang ringan dhaifnya, maksudnya hadis ni adalah tak cukup syarat, tapi dia tidak melibatkan pendustaan atau orang-orang yang terlalu teruk. Ini dipanggil hadis-hadis yang sikit lemahnya. Hadis ni tidak boleh berpegang, tak boleh dijadikan hujah atau sandaran, tapi boleh beramal. Kerana apa? Walaupun dia dhaif, tapi dia dhaif yang sedikit. Sekadar terputus sana, sekadar tu lemah hafalan ataupun tidak berapa sikap. Tapi kalau dia diriwayatkan atau ada dalam senarai periwayat tu ada orang yang pendusta ataupun dituduh sebagai pendusta ataupun orang betul-betul fasik sehingga tidak boleh dipercayai, maka dia termasuklah kategori hadis palsu. Yang ini bukan kata tak boleh berpegang, yang ini tak boleh dijadikan hujah dan sandaran, dia juga tidak boleh diamalkan sama sekali. Dan tak boleh baca hadis itu melainkan untuk menyatakan kepalsuannya sahaja. Sebab tu ulama dulu dia saring. Kalau kita kata buku Imam Ghazali dia saring buat apa lagi, dia ada ulama besar. Dia saring juga. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam Al-Ghazali karang buku Al-Wasit. Tuan-tuan tahu tak, berkembangnya mazhab Syafi'i daripada dua buah buku. Salah satu buku Al-Wasit Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Buku Al-Wasit ni antara one of the best book dalam mazhab Syafi'i. Dulu, kategori dulu, tahun 500 Hijriah zaman beliau. Tapi mari Al-Imam Nawawi dia saring buku itu. Pasal apa? Dan disebut dalam mukaddimah dia, tujuan aku karang buku Syarah Al-Wasit ini untuk aku nak memperjelaskan hukum hakam dan kesilapan-kesilapan yang ada dalam buku Al-Wasit. Wahwa kasir, dan kesilapan itu banyak. Itulah maksudnya. Jadi kalau apa kata ada orang amalkan, ialah dulu dia tak tahu. Once dia tahu, tak boleh dah. Tapi kita yang tahu, kita kena bagi tahu. Dan kita tak boleh ambil ringan. Dan unfortunately, hadis-hadis palsu ni pun kadang-kadang termuat dalam sebagian buku-buku tasawuf, buku-buku sufi. Memang ada lah. Sebab kita tak nafi lah bila kita lihat metodologi ahli-ahli sufi pada zaman dahulu, dia tidak mementingkan riwayat. Pasal mereka ada manhaj yang lain. Itulah mereka berpegang kepada manhaj kashfi, mana sahih secara kasyaf. Dia ada metod benda macam tu kan? Tapi ulama-ulama syariat
Ulama-ulama besar hadis macam Imam Nawawi, macam Ibn Hajar, dan yang later Yusuf Qaradawi di karang buku khas Al-Ijtihad fi Syari'atil Islamiyah, nak respons kepada pegangan berkenaan yang bagi dia tak berapa tepat. Tidak ada istilah sahih secara kasar. Dia mesti secara semok, secara ni lah, secara ilmiah. Semok satu-satu. Kalau cukup syarat 5 kita kata sahih. Kalau tak cukup syarat kita kata baik. Kalau dia ada pemalsu, kita kena kata dia palsu. Dan dia kata tak. Nak cerita benda tu ada kan. Tapi kalau kita tahu dia palsu, kita tak boleh amal. Kalau kita kata palsu, tak ada sokongan daripada hadis yang sahih. Of course lah kita tak boleh amal. Tapi kalau kita kata hadis itu palsu, tapi ada hadis yang lebih kurang sama dengan dia adalah hadis yang sahih. Tapi yang sahih itu lah. Itulah maksudnya. Bukan itu je. Kan? Contoh hadis palsu orang amal. Saya tak tahu contoh tu bawa bagi contoh ada. Kalau dalam sekat Melayu kita. Siapa? Yasin tu bukan palsu, itu dhaif. Palsu ni mana yang diriwayatkan oleh orang yang pendusta lah. Itu dia palsu. Tapi ada juga dalam konteks Yasin memang ada hadis palsu. Dia sebut Syahban. Dia kadang-kadang dhaif kerana palsu. Kan? Tapi tak nafi lah. Dia kadang-kadang bukan amalan, tapi kadang-kadang hadis tu macam hadis tentang banyak hadis palsu ni biasanya hadis-hadis pasal fadilah. Pasal amalan ni saya rasa tidak banyak. Saya pun tak pasti mana satu. Kalau nak sabit dengan Yasin, amalan berasal pada hadis palsu saja tidak ada. Kata baca Yasin pada malam, baca Yasin malam Jumaat, itu bukan hadis palsu, itu hadis dhaif. Biasanya dia palsu ni dia tidak melibatkan amalan sangat, tapi dia melibatkan fadilah. Kalau fadilah banyak hadis palsu, terutama yang ada dalam market kita. Contohnya macam bulan Rejab kan. Kalau kita ada kepercayaan tertentu pada bulan Rejab, kebiasaannya dia adalah hadis palsu. Pasal Imam Ibn Hajar karang buku khas tentang fadilah bulan Rejab dan tidak ada satu pun hadis sahih. Kalau melibatkan fadilah biasa banyak hadis palsu. Tapi amalan ni saya tak pastilah, ada juga dan mungkin. Contoh macam amalan masuk rumah baca 3 kul. Ada dalam setengah buku fiqh. Itu ada palsu. Masuk rumah baca 3 kul. Wallah, falaq, a'udzu birabbin nas. Kan? Itu hadis palsu. Macam 3 kul tu famous tu juga tu. Tak, 3 itu saya kata. Amalan 3 kul ni ada yang sahih, ada yang palsu. Amalan 3 kul memang banyak yang sahih. Baca 3 kul sebelum tidur, baca 3 kul ketika sakit, itu semua sahih. Ada lah saya Bukhari, Muslim, Aisyah, ada nasnya. Baca 3 kul selepas sembahyang, sahih. Jangan ingat satu amalan tu palsu belaka tau. Kan? 3 kul macam itu sahih. Baca 3 kul ketika takut, itu sahih. Baca 3 kul ketika awan di langit gelap macam gurun, macam ataupun baca 3 kul semasa musibah-musibah bencana apa semua, itu sahih. Ada beberapa yang dibaca ketika ribut, ataupun ketika ribut nak turun, kan? Tapi ada juga yang palsu, macam baca 3 kul masuk rumah. Jadi tak semua kita kata 3 kul ada kelebihan, tapi tak semua palsu. Ada yang palsu, tapi the most ada yang sahih. Jadi kita nak kena tahu satu-satu lah mana palsu, mana tak palsu, macam tu. Boleh menjawab. Tapi setakat saya tahu dari sudut amalan ni tidak banyak. Ataupun hampir tidak ada lah setahu saya yang palsu ni. Tapi kalau yang melibatkan fadilah, itu banyak. Kepercayaan lah.